Dan oleh itu kita nak bersama dengan Dr. Burhanuddin Busu, Dr. Ortopedik, Dr. Zainab Kasim, Dr. Neonatal dan juga Dr. Anusha Arashu, Dr. Neonatal juga. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami selamat pagi sana. Sana mungkin waktu yang lain. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat malam saya rasa. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi. Dr. Anusha, selamat malam kepada anda. Ya, selamat pagi untuk anda, selamat malam untuk kami di sini. Baik, Dr. Zainab dan juga Dr. Burhanuddin, mungkin kita boleh berkongsi sedikit tentang pengalaman anda menerima vaksin tersebut. Bagaimana ia diagihkan oleh NHS di United Kingdom? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih FTM, terima kasih Azlan, Terence dan Syafiqah, juga Profesor Dr. Zana dari UAE kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi perkembangan dan juga pengalaman kami di London dalam menghadapi pandemik COVID ini. Jadi vaksin keluaran Pfizer-BioNTech ini telah dilancarkan di UK pada 7 Disember dan mula diberikan di hospital kami pada 8 Disember. Dan Dr. Zainab, Dr. Anu dan Dr. Anusha merupakan antara penerima awal suntikan ini pada 10 Disember. Jadi oleh kerana ia adalah satu vaksin baru, maka ada pelbagai reaksi orang ramai. Dan kerajaan UK telah mengeluarkan garis panduan mengenai pengagihan vaksin ini. Keutamaan diberikan kepada warga yang berusia 80 tahun ke atas dan juga kepada petugas barisan hadapan ataupun frontliners. Dan akibat daripada satu mutasi baru di sana, apakah keadaan di kota London sebenarnya, Doktor? Memang benar, strain ataupun mutasi baru COVID ini dikesan di England dan sebenarnya ini adalah satu lumrah ataupun kebiasaan kepada kebanyakan virus yang mempunyai kebolehan untuk bermutasi. Berdasarkan maklumat terbaru dari Imperial College London, dijangkakan kebolehjangkitan strain baru ini adalah lebih kurang 70%. Walaupun ia dikesan di UK, tetapi kemungkinan besar ia berasal daripada luar kerana ia juga dikesan di Denmark dan juga di Australia. Dr. Zainab? Assalamualaikum warahmatullahi, good morning dan salam sejahtera. Saya ada sedikit tambahan kepada poin Dr. Burhan tadi. Strain baru ini mula dikesan di UK pada bulan September. Pada bulan November, sebanyak 25% daripada kes positif adalah daripada strain baru ini, yang meningkat kepada 60% pada bulan Disember. Walaupun seperti yang dikatakan oleh Dr. Burhan tadi, kebolehjangkitannya agak tinggi, tetapi sebenarnya belum ada bukti kukuh yang menunjukkan strain baru ini lebih berbahaya. Setakat yang kita tahulah. Itu saja. Baik, Dr. Anusha, selaku seorang yang pernah pun dijangkiti virus COVID-19 ini, mungkin doktor boleh terangkan ataupun boleh kongsikan kepada kami sedikit mengenai pengalaman dan juga bagaimana sekarang perasaan apabila menerima panggilan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Selamat pagi Terence dan selamat pagi Syafiqah. Terima kasih untuk memberi saya opportunity untuk cakap di program ini. Saya mendapat jangkitan kuman COVID-19 pada bulan April. Saya positif 3 hari bulan April dan tidak sihat selama lebih kurang 2 minggu. Saya demam panas tinggi dan mengalami cerit-berit yang agak teruk dan kurang tenaga pun pada kali itu.
Ramai juga staf di tempat saya bekerja dan mendapat jangkitan COVID-19 dan simptom mereka berbeza-beza dan ada yang memerlukan masa agak lama sampai sebulan lebih untuk sembuh sebelum kembali bertugas. Saya bersyukur kerana dapat bertugas semula selepas 2 minggu sakit kerana masa ini memang kita ada masalah kekurangan kaki tangan di hospital kami. Tidak cukup doktor dan jururawat kerana ada yang memang sakit dan ada yang kena kuarantin dalam rumah mereka pun. Apabila mendapat panggilan untuk mendapat vaksin COVID-19 melalui manager kami, saya sangat gembira pada waktu itu. Saya bersama Dr. Zainab antara kalangan doktor-doktor terawal di hospital kami yang mendapat vaksin kerana kami bekerja di unit rawatan rafi bayi dan bahagian maternity di sini. Dan di hospital kami dan lain-lain hospital ada banyak wanita yang mengandung yang positif untuk COVID. Banyak orang di London pun ada COVID sekarang. Ya, Dr. Anusha, ini suntikan pertama. Jadi bila doktor dijangka akan menerima suntikan kedua untuk vaksin ini? Untuk saya pada hari bulan 7 Januari tahun depan. Dan selepas itu baru akan terbina imuniti. Itu menurut apa yang kami dengar berkaitan dengan vaksin ini. Sorry, say it again. Immunity will only start building after that, or will you already have immunity? Selepas itu, tapi saya sudah ada COVID, so ada sedikit antibody, tapi kami tak tahu bagaimana untuk berapa lama itu antibody akan dalam badan kami. Baik. Apakah pesanan doktor untuk saudara mara dan juga rakyat Malaysia yang sebenarnya menantikan vaksin ini tapi kita tidak mahu terlalu leka dan kita harus terus amalkan SOP. Mungkin nasihat doktor sendiri kepada mereka di tanah air. Ya. Saya tidak mengalami kesan sampingan dari vaksin dan sekarang pun saya sangat sihat. Beberapa rakan sekerja saya berasa sakit di lokasi suntikan dan sedikit demam, tapi kesan sampingan itu selalunya dengan vaksin lain-lain pun. Saya menasihatkan kepada rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan fake news, berita-berita palsu tentang COVID vaksin. Sekiranya anda dijemput atau diarahkan oleh pihak berkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengambil vaksin, jangan teragak-agak untuk setuju. Kepada keluarga saya, doakan saya sentiasa sihat dan dapat balik ke Malaysia kerana saya rindu sangat nak balik ke rumah saya di Malaysia. Okey, kita pun dapat rasakan keluarga doktor merindui doktor di sini. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Anusha Arashu kerana sudi meluangkan masa walaupun di sana waktu malam. Kami di sini siang. Jaga diri, jaga kesihatan doktor. Terima kasih sekali lagi. Namun kita akan terus bersama dengan Dr. Burhanuddin dan Dr. Zainab. Bagaimana sebenarnya doktor penerimaan rakyat di sana di London terhadap vaksin ini, meskipun ia merupakan vaksin yang pertama di dunia seumpamanya vaksin mRNA, messenger RNA yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Apakah penerimaan rakyat UK terhadap vaksin ini yang dikeluarkan oleh pihak NHS? Ya, benar. Vaksin ini adalah vaksin yang baru. Jadi penerimaan masyarakat di sini adalah berbagai-bagai. Kerana memang diakui vaksin ini banyak yang kita tidak pasti, banyak keraguannya, banyak kesangsiannya. Termasuk saya sendiri berasa ragu dan sangsi terhadap satu vaksin yang baru ini. Tetapi setelah mendengar nasihat dan pandangan daripada pakar-pakar vaksin dan juga tokoh-tokoh agama, saya membuat kesimpulan bahawa manfaat ataupun faedah daripada vaksin ini jauh mengatasi risiko ataupun mudaratnya. Jadi kesimpulannya,
saya meyakinkan diri saya bahawa vaksin ini adalah jalan yang baik untuk membantu untuk mengurangkan pandemik COVID ini. Dr. Zainab, ada tambahan? Sedikit tambahan, setakat ini seramai 620,000 rakyat di UK yang telah menerima vaksin ini selama lebih kurang 3 minggu kita mendapat vaksin ini daripada 7 hari bulan Disember. Walau macam mana pun memang terdapat di kalangan pekerja hospital pun mereka masih lagi merasa ragu-ragu. Jadi kita bila saya dipanggil untuk mendapatkan suntikan vaksin ini pada hari ketiga selepas dilancarkan, ramai juga yang cakap, okay, you go first, if you okay, we will follow you. Jadi alhamdulillah saya dengan Dr. Anusha kami tidak mendapat kesan sampingan yang teruk. Demam sikit-sikit adalah, lepas tu memang sakitlah sikit dekat kawasan suntikan itu. Macam Dr. Burhan, dia lambat sikit dia mengambil vaksin ini sebab dia ada masalah hypersensitivity. Jadi seminggu selepas ambil vaksin tu baru dia pergi. Tapi dia pun okey, dia tidak ada kesan sampingan yang serius. Saya pula untuk vaksin dos yang kedua hari Selasa minggu depan. Jadi insya-Allah doakan semuanya okey. Ya, jadi bukan semua boleh menerima vaksin itu. Seperti Dr. Burhanuddin ada hypersensitivity, jadi perlu diambil kira begitu. Ya, perlu dengan lebih berhati-hati dan juga perlukan persediaan ketika menerima vaksin tersebut. Sekiranya berlaku kesan sampingan dan juga keadaan yang serious reaction pada vaksin tersebut, maka bantuan perubatan perlu diberikan. Jadi tempat memberi vaksin itu mempunyai kemudahan jika sekiranya berlaku kecemasan. Tapi alhamdulillah setakat ini tidak ada masalah. Dr. Zainab, kita difahamkan Dr. Zainab daripada Sabah. Ya, betul. Ya, betul. Jadi bagaimana cakap Sabah terus bagi kita ni? Bagaimana ni? Boleh bahkan. Jadi macam mana sebenarnya pengalaman di UK sana tu? Apa rasa dia? Yalah, kita di musim pandemik ni kan, bagaimana mungkin mau dapatkan semua makanan kah, ataupun bagaimana silaturahim di antara kaum-kaum di sana. Lepas tu mungkin boleh bagi sedikit ucapan untuk keluarga di sini sempena tahun baru ni. Alhamdulillah, kami ada lebih kurang ada satu persatuan di Sabah, nama dia Sabahan Abroad and UK. Kita punya WhatsApp group, selalulah kita bertanya-tanya khabar kan. Ada juga di kalangan kawan-kawan saya yang mendermakan makanan kepada pekerja-pekerja di hospital. Jadi salah satu aktiviti kami yang kami lakukan sempena ketika COVID-19, pandemik COVID-19 ini adalah aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan beberapa warga negara Malaysia. Yang seperti kita lihat di dalam gambar tadi, ada memakai ramai doktor yang memakai face mask dibuat daripada batik Malaysia. Batik ini sebenarnya datang dari Sabah, bah. Begitulah. Ya. Jadi saya bawa batik ini dulu dari Sabah. Ada dua orang kawan rapat saya, Puan Zahara Osman dengan Puan Shivon. Mereka mendapatkan bekalan batik Sabah ni dari saya. Saya kasih diorang. Jadi diorang menjahit batik ini, kita bagi dekat pekerja-pekerja di hospital sebagai hadiah. Dan juga Mercy Malaysia UK menolong mengagihkan batik emas ni kepada hospital-hospital yang di luar daripada London. Pada keluarga saya di Sabah, memanglah rindu bahu mau balik kan. Lama sudah tidak balik. Jadi kepada bapa saya, Kasim Mataha, dan keluarga saya terutama di kampung Pimping Membakut Sabah, saya menyampaikan ucapan salam rindu. Dan saya ingin balik ke Sabah, kalau boleh lepas injection yang kedua ni, saya nak balik sebab saya ada projek
komuniti di sana, projek bahasa Inggeris melalui Persatuan Sabah English Aspiration Society. Wah, jadi kita harapkan yang terbaik dan kita memang doakan agar keselamatan juga kesejahteraan semua sebenarnya rakyat Malaysia walau di mana saja anda berada, dan kita harapkan agar Dr. Zainab dapat pulang semula ke Sabah lah. Kita tahu mungkin keluarga di Sabah juga rindu sama doktor kan? Ya, betul. Dan InsyaAllah. Dr. Anusha juga terima kasih kerana sudi bersama kami dan terima kasih kerana menyampaikan info yang begitu bermanfaat sekali kepada seluruh rakyat Malaysia supaya tidak percaya dengan fake news dan sebagainya yang sememangnya banyak ditular di media sosial. Namun kepada anda terima kasih kami ucapkan kerana memberikan kami fakta yang betul, yang sahih, dan kita ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda bertiga. Sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, doktor. Selamat malam, Malaysia. Have a good night. Baik, itu dia Dr. Burhanuddin Busu, Dr. Zainab Kasim dan juga Dr. Anusha Arashu, antara 3 warga Malaysia yang terawal untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Kita memang di sini sentiasa mendoakan keselamatan juga kesejahteraan mereka yang berada di luar negara. Jadi itulah